Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrul. Ini agenda awal ni. Selepas beberapa kali kembali kepada Kementerian Kesihatan dan hari ini Kementerian Kesihatan membentangkan rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023 untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat. Ini selepas Dr. Zaliha Mustafa iaitu Menteri Kesihatan selepas mendapat sokongan kabinet dan akhirnya RUU akan dibentangkan pada hari ini. Jadi pelbagai pandangan berkaitan dengan RUU Undang-Undang Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam ini. Kalau dahulunya RUU ini dikatakan berkait rapat ataupun terus dikaitkan dengan Akta Generasi Penamat Rokok ataupun GEG bagi generasi yang lahir di Malaysia selepas 2007. Dan pada hari ini bermulalah dibentangkan di Dewan Rakyat dengan rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023. Jadi untuk melihat perkara ini, adakah semua yang dipersetujui dan penambahbaikan selepas pertukaran kerajaan pada akhir tahun lalu, adakah termasuk dalam RUU Undang-Undang Kawalan Produk ini, dan adakah segala saranan dan juga cadangan serta komen pihak pemegang taruh berkaitan dengan penambahbaikan Akta Generasi Penamat Rokok ataupun GEG ini ada terdapat dalam RUU yang dibentangkan oleh Menteri Kesihatan pada hari ini. Jadi untuk melihat perkara ini, Saudara Azrul Muhammad Khalib, Ketua Eksekutif Galen Center for Health and Social Policy. Apa khabar, Azrul? Okey, alhamdulillah. Okey, kita harap sesuatu yang menarik perbincangan ini berkaitan dengan pembentangan RUU Undang-Undang Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 dan juga Dr. Muhammad Afiq Muhammad, pakar perubatan kecemasan PPUM dari Ikram Health. Apa khabar, Dr. Afiq? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kedua-dua ahli panel yang sudi bersama kami pada hari ini. Bagi permulaan, Azrul, adakah RUU yang dibentangkan oleh Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Menteri Kesihatan pada hari ini adalah yang dikatakan Akta Generasi Penamat Rokok itu, ataupun ia terkandung semua perkara berkaitan dengan Akta Kawalan Produk Rokok dan juga Kawalan Tembakau seperti mana yang didebatkan sebelum ini, ataupun bagaimana? Ya, lebih kurang sama seperti kandungan bil yang sebelum ini. Ya. Dan ianya sekarang ni telah waswai dan telah update dari segi saranan yang telah diambil kira oleh para ahli parlimen dan juga pemegang taruh sebelum ini, dan ianya merupakan versi terbaru bil yang telah dikemukakan pada tahun lepas. So ianya sangat diharapkan dapat dibentangkan dan diluluskan oleh Parlimen. Tapi malangnya hari ini kita tidak dapat melihat perkara itu berlaku. Ya, bagi Dr. Azrul, adakah ini satu permulaan untuk menentukan RUU Undang-Undang Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam ini perlu mendapat sokongan semua ahli parlimen, kerana kita mahukan sokongan total ataupun sokongan majoriti, seperti mana sokongan ahli-ahli parlimen kepada akta-akta yang mendapat sokongan majoriti seperti RUU Akta Lompat Parti dan juga RUU Undi 18 sebelum ini. Adakah dengan pembentangan pada pagi tadi ia tidak berlaku? Adakah apa yang boleh kita pelajari? Sebenarnya kita tak tahu apakah pandangan ahli parlimen Ya. dan perbezaan pandangan mereka dibandingkan dengan tahun lepas, kerana ianya tidak dapat didebat dan ianya sepatutnya berlaku lepas second reading. So pagi tadi berlakunya pembacaan yang pertama, dan debat hanya boleh berlaku selepas second reading. So sekarang ini kita tak tahu sebenarnya sama ada mereka sokong atau tidak sokong. Tapi untuk menjawab soalan tadi, Ya. kita mengharapkan agar kebanyakan daripada ahli parlimen menyokong rang undang-undang ini, kerana ianya sangat diperlukan untuk mengawal selia bukan saja tembakau tapi juga vape dan e-cigarettes yang sehingga kini masih tidak mempunyai sebarang peraturan regulation atau undang-undang untuk mengawal selia pemasaran, pembuatan dan juga penjualan vape dan e-cigarettes. Ini adalah satu
lompang atau lakuna atau vacuum yang sangat besar ya, kerana ianya tidak masih lagi tidak dikawal oleh sebarang undang-undang ataupun sebarang peraturan, dan ianya merupakan satu tanggungjawab besar yang patutnya diluluskan oleh kerajaan. Okey, bagi Dr. Muhammad Afiq Muhammad, kerana penambahbaikan sudah diberikan seperti Azrul katakan tadi, beberapa komen diambil kira oleh Kementerian Kesihatan, beberapa penambahbaikan cadangan-cadangan juga termasuk penggunaan e-cigarette dan vape itu terkandung dalam RUU yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri. Mengapa ia perlu diberikan sokongan pada Dr. Muhammad Afiq? Saya rasa sebab ia perlu mendapatkan persetujuan lebih ramai pihak, tapi saya rasa sebenarnya perkara ini sebenarnya telah kita bincangkan kerana RUU yang sedia ada ini telah melangkaui banyak perbincangan, peringkat perbincangan dan juga melibatkan ramai pihak pemegang taruh sebelum ini, dan juga telah dibawa ke jawatankuasa pilihan parlimen sebelum ini juga. Dan kali ini kita agak santilah kenapa ia perlu dibawa kali kedua, sedangkan telah berlakunya sesi libat urus sebelum itu bersama ahli-ahli parlimen dan juga NGO dan pelbagai pihak lagi, dan saya rasa telah mendapat persetujuan, dan yang paling utama sebelum ia dibentangkan pastinya telah mendapat persetujuan ahli kabinet yang ia pasti mendapat sokongan ramai pihak. Ya, adakah ada perkara technicalities yang tidak dapat diberikan komitmen oleh YB Menteri ataupun bagaimana pada pandangan Dr. Muhammad Afiq? Saya tak nampak ada perkara yang sangat berat sebab ia telah komprehensif. Tetapi mungkin apa yang selalu diangkat isu seperti GEG, generasi penamat terutamanya, yang dikatakan mengharam sesuatu aktiviti untuk golongan orang muda melakukan aktiviti tertentu. Bagi saya ia telah dirangkumi dalam banyak perkara, dan kita kena balik kenapa apa tujuan generasi penamat ini diperkenalkan. Tidak lain tidak bukan untuk melindungi generasi baru, anak cucu kita daripada terdedah daripada tabiat buruk merokok dan vaping ini. Lagi satu undang-undang yang komprehensif, dan kita ada tujuan yang besar itu untuk menurunkan prevalent perokok kurang daripada 5% menjelang tahun 2040, dan ia adalah satu sasaran di mana Malaysia meletakkan sasarannya pada tahun 2040 untuk menjadi sebuah negara yang bebas daripada tabiat ini menjelang tahun tersebut. Bagi Azrul, jika itu sudah pun dilakukan dan perkenaan kabinet sudah pun diperolehi oleh Yang Berhormat Menteri, jadi apa lagi yang perlu dibimbangi oleh ahli parlimen? Saya pun tak tahulah. Sebenarnya kalau kita melihat ya kan, sepatutnya benda yang disangsikan ataupun perlu terangkan dengan lebih lanjut sepatutnya telah berlaku, kerana ianya telah berbulan lamanya ya, daripada tahun lepas sehingga kini. Kalau kita mengambil kira bahawa ini adalah parlimen baru, tapi juga sesi libat urus yang telah berlangsung di kalangan ahli parlimen itu sendiri sudah kalau saya kira lah, sudah 3 kali Kementerian Kesihatan telah melaksanakan sesi-sesi ini bersama dengan ahli parlimen, dan sehingga kini walaupun kalau saya nak admit lah, memang kita tidak dapat 100% sokongan daripada ahli parlimen, tapi kebanyakan daripada mereka sepatutnya sudah convince ya dari segi perlunya ada undang-undang ini. Tapi saya terpanggil lah untuk menanyakan apakah isu sebenarnya yang masih lagi tidak terjawab oleh kerajaan kepada ahli parlimen ini. Kerana kalau saya melihat dari segi urgency ya, perlunya dengan segera undang-undang ini, saya tengok dari segi prevalence penggunaan vape di kalangan kanak-kanak berumur 13 hingga 17 tahun pun saya dah cukup risau already, sebab baru-baru ini telah diumumkan bahawa ia telah meningkat daripada 9.8% pada 2017 hingga hampir 15% pada 2022, dan ini merupakan bilangan prevalence yang lebih tinggi daripada Amerika Syarikat dari segi penggunaan vape di kalangan kanak-kanak ini. So ianya menggariskan perlunya ahli parlimen menyegerakan kelulusan rang undang-undang ini, kerana sekiranya kita tidak dapat
melaksanakan undang-undang atau peraturan untuk mengawal selia vape dan e-cigarettes ni, situasi penagihan nikotin yang semakin meningkat di kalangan kanak-kanak, adolescents, dan golongan muda ni akan semakin meningkat. Dan kalau dulunya kita je yang orang yang 30-40 tahun pergi kat klinik nak cuba nak quit smoking kan, nak berhenti merokok kan, dan cuba untuk merawat ketagihan nikotin ni, dalam masa yang terdekat ni kita akan melihat lebih ramai golongan kanak-kanak, remaja dan golongan muda yang akan pergi ke klinik untuk merawat ketagihan nikotin mereka ini. Dan ianya adalah disebabkan oleh vape dan e-cigarettes. Ya, pada pandangan Azrul, dalam RUU Undang-Undang Kawalan ini, wajarkah nikotin tidak dinyah-senaraikan dari Akta Racun? Oh, ini sensitif topik ni sebenarnya, tapi sepatutnya sekiranya langkah itu mahu dilaksanakan, sepatutnya rang undang-undang atau peraturan dimasukkan terlebih dahulu sebelum dinyah listed-kan daripada senarai itu tersebut. Sekarang ni apa yang berlaku ialah dikeluarkan daripada senarai itu sebelum adanya peraturan atau undang-undang yang maksudnya sekarang ni tak ada apa-apa. So kalau budak-budak berumur 12 tahun atau 10 tahun yang nak beli vape yang ada strawberry ke atau raspberry yang perasa warna dan sebagainya, ia boleh beli, dan penjual pun tidak terhalang untuk menjual kepada kanak-kanak ini. Dan sekiranya kalau kita bandingkan dengan rokok hari ini, kita telah menjadikan ia jenayah atau kesalahan untuk menjual rokok pada mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun, tapi kita tengok vape boleh. So inilah perkara yang berlaku, dan ianya sangat membimbangkan kerana tidak nampaknya ahli parlimen atau kerajaan juga yang nampak bimbang akan krisis atau epidemik yang akan berlaku di kalangan yang sudah pun berlaku di kalangan remaja dan kanak-kanak ini mengenai vape. Ya, pada pandangan Dr. Afiq, adakah ini wajar juga disertakan sekali, iaitu menyah-senaraikan nikotin dari Akta Racun? Itu satu perkara yang perlu diteliti, dan RUU Akta ini perlu merangkumi senarai nikotin itu. Wajarkah dinyah-senarai ataupun tunggu dulu diluluskan RUU barulah dimasukkan dinyah-senaraikan dari Akta Racun? Nikotin. Ya, sepatutnya berlakunya kita ada RUU dulu, di mana apabila kita mahu mengeluarkan cecair nikotin itu daripada Akta Racun, bila berada di Akta Racun ni, maknanya ia tidak boleh didagangkan, dijual beli, hanya melibatkan golongan profesional sahaja. Jadi apabila kita sudah ada di mana nak menyambut cecair nikotin ini yang dikeluarkan dari Akta Racun di bawah akta yang baru, sepatutnya waktu itulah baru boleh dikeluarkan. Jadi ketika ini apabila dijanjikan untuk dibentangkan kali ini berjaya, tapi tidak berjaya, dipaksa tunggu lagi, saya rasalah kita sepatutnya memasukkan balik cecair nikotin itu daripada di luar masuk balik ke Akta Racun dan kumpulan C seperti mana sebelum ini, supaya kita boleh balik mengawal. Kerana seperti benda Encik Azrul katakan, tak ada undang-undang, tak ada peraturan yang berkaitan untuk mengawal penjualan, pembelian, promosi, pengiklanan dan sebagainya berkaitan dengan cecair vape yang mengandungi nikotin. Ya, pada kajian Ikram dan juga Dr. Afiq, adakah kebimbangan ahli parlimen yang tidak memberi komitmen pada pembentangan pertama pada hari ini, adakah berkaitan dengan hak kebebasan kesamarataan generasi selepas 2007 itu untuk menggunakan vape ataupun sigaret ataupun rokok itu satu, ataupun yang kedua isu berkaitan dengan impak ekonomi ataupun perniagaan yang dikatakan banyak sangat kajian-kajian daripada firma-firma tertentu apabila ini dikuatkuasakan, iaitu akta GEG ataupun akta yang dibentangkan tadi itu dikuatkuasakan, maka akan ada lambakan rokok haram, vape haram, e-cigarette terlarang dan sebagainya. Adakah itu jadi isu utama? Adakah itu tidak diambil kira ataupun sudah diambil kira ketika libat urus? Ya, sepaham saya sudah diambil kira dan ia telah dijawab dalam PSC sebelum ini, dan juga telah dijawab oleh ramai pakar-pakar perlembagaan, pakar-pakar undang-undang yang mengenakan tidak ada kaitan. Bahkan apa yang kes yang sedang berlangsung sekarang, iaitu kes mereka cuba menarik semula
tentang kes dia ada sekumpulan perokok yang menyaman ataupun ingin mempersemaykan semula pada kerajaan tentang larangan merokok di premis makan. So ia telah dijawab dalam mahkamah juga. Ia tidak berkaitan dengan isu melanggar perlembagaan, tetapi ia lebih kepada bukan hak, ialah pilihan untuk merokok. Jadi kita kena balik kepada apa tujuan generasi Endgame ni ataupun generasi Endgame ini diperkenalkan, ialah perlindungan yang lebih mustahak, lebih penting kepada masyarakat dan masa hadapan generasi kita, kerana kita sudah tahu bahawa tabiat merokok dan tabiat vaping ini membunuh banyak penggunanya, dan kita tahu 27,000 penggunanya mati akibat komplikasi tabiat ini. Jadi ia sepatutnya tidak menjadi isu lagi kepada isu hak asasi, perlembagaan dan sebagainya. Dan juga isu dengan pelambakan rokok haram ni, saya rasa sepatutnya GEG ni lah yang membantu menurunkan isu lambakan rokok haram sebenarnya. Kerana apabila kita berjaya mengurangkan bilangan perokok, terutama dalam generasi baru ini, sudah tentunya bilangan pasaran tu ataupun market tu lebih kecil, dan rokok-rokok ini tidak dapat disudut kepada mereka kerana mereka ini tidak lagi merokok. Dan kebanyakan, yang kita faham, kebanyakan pembeli rokok sudut ini memang daripada golongan yang mungkin muda, yang lebih suka beli yang murah dan mudah dibeli, bukan daripada kaunter-kaunter yang sah. So mereka cuba dapatkan cara-cara ini. Jadi apabila kita ada satu peraturan, cara kawalan di mana generasi ini sudah tidak merokok, sepatutnya sumber perokok itu akan terputus. Tiada lagi perokok baru direkrut. Lama kelamaan bilangan perokok akan berkurangan. Dan tahun demi tahun, budaya ini akan menjadi satu asing yang pelik dalam masyarakat. Dan akhirnya sepatutnya lambakan rokok ini semakin berkurang, dan mereka mungkin hanya fokus kepada perokok sedia ada, yang mungkin juga akan berkurangan hasil daripada aktiviti kita cuba memberi education, dan juga mereka berhenti merokok ataupun yang buruknya mungkin mereka meninggal dunia akibat komplikasi itu. So akhirnya sepatutnya ia lebih mengurangkan lambakan rokok haram dan rokok seduh ini. Ya, adakah Azrul bersetuju tentang itu? Kerana ini juga menjadi isu yang sentiasa diangkat oleh mereka yang menentang GEG ini, dan juga mereka membawa contoh-contoh bukan hanya dari negara kita Malaysia seperti pengharaman dadah dan juga akta yang gantung sehingga mati mandatory itu tidak menjadikan pengedar, dan mereka ingin mencari dadah itu sebagai satu hukuman yang berat. Tapi ramai lagi anak-anak muda terlibat dengan najis dadah. Begitu juga di luar negara, pengharaman total ban alkohol dan sebagainya. Adakah ini sudah diambil kira dengan pengalaman pengharaman total bagi perkara-perkara yang memberikan mudarat kepada manusia itu? Perlu ditekankan polisi atau dasar GEG ni bertujuan untuk menyekat perkembangan atau bermulanya generasi baru yang merokok atau menggunakan vape dan e-cigarettes. Ya. Dan ianya adalah berdasarkan prinsipal supply dan demand. So dalam aspek ini adalah menjadi satu kesalahan bagi menjual rokok atau vape dan e-cigarettes ni kepada golongan yang lahir 2007 ke atas. Ya. So apa yang berlaku ini adalah kita mahukan agar ada satu generasi yang tidak akan senang terpengaruh atau mahukan merokok atau vape. Tapi hakikatnya adalah sekiranya seseorang itu mahu juga rokok atau vape, memang dia akan buat. Dan ini adalah realiti. Dan ianya adalah penting agar kita tidak melaksanakan hukuman atau penalti yang keras terhadap mereka yang sebegini, kerana ianya akan tetap berlaku. Ya. Dan ini adalah sebabnya rang undang-undang yang telah dikemukakan ini, kalau dilihat tidak lagi adanya hukuman denda yang berat yang dikenakan. Sebaliknya, sekarang ini ada community service atau khidmat masyarakat yang dikenakan. So sekiranya ada yang dijumpai merokok di kalangan golongan GEG ni, mungkin akan dikenakan denda kutip sampah ataupun cuci fasiliti awam dan sebagainya, dan itulah cara untuk memastikan agar ianya dapat diterapkan sebagai nilai atau sosial yang perlu dielakkan daripada terjebak. Dan ianya beza sangat kalau dibandingkan dengan
hukuman mandatory yang dikenakan kepada kesalahan dadah contohnya yang dimaksudkan tadi, kerana ianya pendekatan yang lebih soft approach ya daripada yang keras. So ianya memang merupakan aspirasi, dan sekiranya kita melihat argument yang digunakan oleh pihak industri terutamanya mengenai market haram ya yang dimaksudkan tadi, uh, apa pasar gelap ni akan sentiasa wujud. Sama ada adanya GEG, undang-undang GEG ni atau tidak, pasaran gelap ni akan tetap ada. Dan walaupun sekarang ni kita melihat RUU ini tidak diimplementasi atau masih lagi tidak wujud mengenai vape dan e-cigarettes, tapi pasaran gelap untuk vape dan e-cigarettes ni sudah pun wujud. Walaupun tidak ada sebarang undang-undang atau peraturan yang mengawal selia vape dan e-cigarettes. So hakikatnya ialah apa yang perlu ditekankan ialah penguatkuasaan undang-undang dan peraturan yang sedia ada dan juga yang akan datang ini untuk memastinya pasang gelap ini dapat dibenteras dan kurangnya ada peralatan-peralatan haram yang dimaksudkan oleh industri ini. So ini merupakan satu argument yang sering digunakan dan ianya bertujuan untuk mematahkan sebarang pendekatan yang dikemukakan oleh GEG. Ya, bagi Azrul dari pandangan pengusaha dan juga pihak industri e-cigarette ataupun vape juga, mereka mengalu-alukan RUU ini kerana mereka tidak ada undang-undang yang mendokongi industri ini sejak hari pertama lagi hinggalah ke hari ini, dan lambakan vape haram ataupun perisa-perisa yang tidak dibenarkan itu memang adalah suatu yang realiti dan agak menggerunkan seperti mana Azrul katakan tadi. Jadi untuk mengimbangi industri, dalam masa yang sama kita mahu generasi selepas 2007 ini bebas dari asap rokok dan juga dari e-cigarette dan juga vape. Bagaimana kematangan industri dan juga masyarakat perlu dilaksanakan ataupun dibawa bersama-sama supaya kita melihat vape ini bukan alternatif kepada asap rokok? Hakikatnya ialah pihak industri pun waktu mereka mendengar order yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan pada Mac yang lalu, mereka pun seriau mendengar kerana ianya adalah satu situasi di mana tiada ada RUU atau peraturan untuk mengawal selia vape dan e-cigarettes, iaitu industri mereka, dan mereka pun telah menyuarakan pendapat agar kerajaan segerakan ada pengawal selia untuk industri ini. Ya. Dan ini adalah satu situasi di mana kita sehaluan dengan pihak industri dalam isu perlu ada pengawal selia. Tapi masalahnya sekarang ialah pihak kerajaan perlu juga mengambil kira situasi semasa mengenai apa yang berlaku mengenai vape dan e-cigarettes. Hakikatnya ialah sekiranya kita hanya depend on industri untuk regulate diri mereka atau mengawal selia diri mereka atau self-regulate ianya tidak boleh berlaku secara efektif. Saya mengambil contoh kandungan nikotin yang ada di Malaysia kalau dibandingkan dengan kandungan nikotin di negara lain untuk vape dan e-cigarettes. Di negara-negara lain di mana vape dan e-cigarette ini dikawal selia dan di bawah RUU mereka, di bawah undang-undang mereka, tahap nikotin yang boleh didapati hanyalah 2%. Paling maksimum pun 3%. Itulah paling tinggi yang boleh diperolehi. Tetapi di Malaysia, kita ada bukan saja 5%, tapi hari itu saya tersempat dengan 6.5% nikotin, iaitu kandungan nikotin yang sangat tinggi yang dijual melalui disposable yang mudah dibeli, murah, dan ianya adalah satu produk yang popular di kalangan remaja dan budak-budak sekolah. Dan kalau kita melihat apa yang berlaku apabila nikotin konsentrasi tinggi ini diberikan kepada mereka yang tidak pernah menggunakan rokok ataupun vape,
ianya menyebabkan mereka ketagih nikotin dengan cepat. Dan ini adalah satu perkembangan yang sungguh um, membimbangkan kerana kita mendapati penjual-penjual vape dan e-cigarettes pertamanya tidak menanyakan umur pembeli vape dan e-cigarettes ni. So dia tak ada check lah, tengok IC, umur berapa dan sebagainya. Kedua, apabila dia minta saranan, recommendation lah apa yang patut dibeli, mereka bukan recommend nikotin yang rendah seperti 1% atau 3%. Mereka terus recommend 5%. So belum apa-apa lagi you dah start dengan nikotin kandungan yang tinggi, dan ianya adalah disebabkan tujuan bisnes, kerana sekiranya anda mendapat ketagihan yang lebih kuat dan cepat, bermaksudnya ia akan menjadi repeat customer untuk mereka, dan ini adalah satu taktik yang kita dapat tahu ianya adalah mensasarkan golongan muda, kalangan budak sekolah dan juga wanita ya. Kita melihat kalau dibandingkan perokok wanita yang hanya mungkin 1 atau 1.1% di kalangan vape wanita, berdasarkan kajian industri, ia melonjak ke 30% daripada pengguna vape dan e-cigarettes adalah di kalangan wanita, dan ianya terutamanya remaja wanita dan muda. Amat menggerunkan. Bagi Dr. Muhammad Afiq, apa yang perlu kita lihat ke hadapan supaya RUU ini terus mendapat sokongan majoriti di Parlimen, tetapi sentiasa ada penambahbaikan dan mengambil kira apa yang dikatakan oleh Azrul tentang kandungan nikotin dan juga penjualan secara awam itu? Untuk ke hadapan ini saya rasa kita masih lagi perlu usaha untuk agar pembentangan RUU GEG ini akan terus dijayakan. Saya tak pasti dalam 3 hari ini boleh atau tidak bahaskan undi dan akhirnya kita dapat, ataupun terpaksa lagi tunggu another 5 months sampai Oktober persidangan seterusnya untuk bentang sekali lagi ataupun ditanggul lagi dan sebagainya. Tapi kita harapkan ia berjaya, dan sementara itu mungkin apa yang kita ada sekarang menggunakan akta sedia ada, dan kami, warga kesihatan dan juga NGO kesihatan, ibu bapa semua perlu lebih banyak education dan pemantauan daripada kami semua untuk terus memberi pendidikan, kesedaran, dan kita mungkin boleh membuat peraturan, mungkin memanfaatkan peraturan yang sedia adalah seperti mungkin kita boleh seperti untuk menghadkan penjualan kepada kanak-kanak atau membawa ini, mungkin memperkenalkan seperti no ID, no sales, like imbasan kepada MyCard, imbasan kepada MySejahtera untuk para semua pembeli, tidak kira siapa saja. Itu mungkin boleh dilakukan untuk menyekat atau mengurangkan kebolehdapatan kepada golongan bawah umur ini. Menarik. Okey, terima kasih kedua-dua ahli panel kita, Dr. Muhammad Afiq Mohamad, Pakar Perubatan Kecemasan PPUM, dan juga Yang di-Pertua Persatuan Kesihatan Ikram Malaysia ataupun Ikram Health, dan Azrul Muhammad Khalid dari Pusat Galen atas pandangan yang menarik atas isu GEG ini, generasi penamat rokok, dan kita harap ia dapat diberikan tumpuan oleh ahli parlimen dan berikan sokongan majoriti kepada akta ini, kerana kita tidak ada masa dan RUU ini amat penting untuk dikuatkuasakan dalam masa yang terdekat. Terima kasih Azrul, terima kasih Dr. Muhammad Afiq. Itu saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.